Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syarul Hafiz bin Jamaluddin, UFK 220031, akan membentangkan berkaitan dengan persoalan apakah perundangan perwakilan dan apakah rasional perlu ada undang-undang jenis ini. Perundangan perwakilan adalah undang-undang yang dibuat oleh institusi atau orang perseorangan melalui kuasa yang diwakilkan oleh parlimen kepadanya. Kuasa ini diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong, menteri, institusi atau pihak berkuasa yang berkenaan. Kuasa membuat undang-undang perwakilan diperuntukkan melalui Akta Induk ataupun Parent Act tertentu, dan undang-undang yang dibuat melalui pasal perwakilan dipanggil Undang-Undang Perwakilan ataupun Perundangan Kecil. Antara bentuk perundangan perwakilan ialah peraturan, kaedah, undang-undang kecil dan sebagainya. Sebahagian besar institusi dan badan berkanun mewujudkan undang-undang perwakilan. Undang-undang ini dibuat sendiri oleh institusi yang diberi kuasa melalui Akta Induk, dengan mendapatkan nasihat daripada Jabatan Peguam Negara ataupun Penasihat Undang-Undang Negeri. Undang-undang ini tidak perlu diluluskan di peringkat parlimen kecuali diperuntukkan dalam Akta Induk. Okey, rasional kenapa undang-undang perwakilan diperlukan? Yang pertama, ketidakcukupan undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan, iaitu parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Ini kerana parlimen dan badan parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri ini hanya membuat dasar-dasar ataupun polisi utama saja dan mewakilkan kepada agensi-agensi lain untuk menggubal perkara-perkara yang lebih terperinci berkaitan dengan satu undang-undang. Okey, itu sebabnya kenapa perlu perwakilan. Okey, yang kedua, Badan Perundangan kekurangan tenaga pakar dan dalam bidang-bidang tertentu, terutamanya berkaitan dengan bidang teknikal, kerana ahli dewan tidak semuanya berkepakaran. Okey, sebagai contoh, dalam parlimen tidak semua berkemahiran dalam ilmu berkaitan dengan teknologi dan perubatan. Jadi perlu difokuskan kepada yang lebih terperinci lagi lah di peringkat bawah. Okey, yang seterusnya, kenapa perlu perwakilan ini adalah menjimatkan masa dan beban tugas perundangan. Dalam keadaan tertentu, negara perlu bertindak dengan pantas dan cepat untuk menangani sesuatu keadaan yang terdesak. Jadi parlimen dia tak boleh bersidang dengan dalam notis yang pendek. Maka perlu ada satu peraturan ataupun bidang kuasa undang-undang yang perlu mengikat keadaan tertentu. Maka dibolehkan untuk dalam keadaan tertentu undang-undang perwakilan ini menggantikan satu undang-undang yang tidak boleh diputuskan dalam masa yang terdekat. Okey. Yang seterusnya, undang-undang perwakilan lebih mudah ataupun fleksibel dan anjal berbanding dengan undang-undang biasa. Ini kerana meminda undang-undang perwakilan lebih mudah dan cepat berbanding dengan meminda satu akta di parlimen. Sebab akta ni makan masa, perlu dibaca dan sebagainya, perlu kelulusan dan mengambil tempoh masa yang lama. Jadi undang-undang perwakilan dia boleh digubal ataupun dipinda dengan masa yang terdekat. Okey, lagi satu, mudah diadaptasi ketika dalam keadaan kecemasan darurat atau ketika peraturan dalaman gagal berfungsi. Itu antara sebab-sebab kenapa perlunya undang-undang perwakilan. Okey, contoh perundangan perwakilan. Okey, yang pertama, contoh akta induknya adalah Akta Cukai Pendapatan 1967. Antara perundangan perwakilan yang berada di bawahnya adalah, yang pertama, antara peraturan-peraturan Cukai Pendapatan Layanan Khas ke atas faedah ke atas pinjaman perumahan 2009. Itu dalam bentuk peraturan. Yang kedua, contohnya adalah berkaitan dengan kaedah cukai pendapatan, iaitu potongan bagi perbelanjaan fee franchise 2012. Okey, kalau contoh dalam bentuk perintah adalah perintah cukai pendapatan, iaitu pengecualian 2012. Itu di bawah Akta Cukai Pendapatan, Akta Induknya 1967. Okey, contoh yang kedua di bawah Akta Induk juga, di bawah Akta Induk Akta Kerajaan Tempatan 1967. Contoh perundangan perwakilannya adalah Undang-Undang Kecil Perlesenan Trade, Perniagaan dan Perindustrian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Pindaan 2009. Okey. Okey, itu antara contohnya lah. Okey. Seterusnya, kenapa kawalan dan sekatan kepada perundangan perwakilan. Dia ada dua kawalan ke atas perundangan perwakilan. Yang pertama, kawalan melalui kawalan kehakiman yang mengisytiharkan suatu undang-undang itu tidak sah dengan sebab berikut. Maksudnya, perundangan perwakilan ni boleh dianggap tidak sah melalui kawalan kehakiman
Dengan sebab jika akta induk yang memberikan kuasa perwakilan kepada agensi berkenaan itu sendiri tidak mengikut perlembagaan, maka ia tidak boleh dijadikan sumber kepada undang-undang perwakilan. Okey, maksudnya dia bertentanganlah dengan akta induk. Yang kedua, wujud satu undang-undang perwakilan yang tidak berlandaskan undang-undang dan perlembagaan jika dibuat bertentangan dengan perlembagaan. Okey, yang ketiga, sesuatu undang-undang perwakilan yang melangkaui akta induknya akan terbatal setakat mana ia bercanggah. Maksudnya kalau dia melebihi akta induk pun dia undang-undang perwakilan ni akan dia juga dikenali sebagai ultra virus. Okey. Lepas tu satu lagi melalui kawalan perundangan. Kawalan perundangan untuk mengikat perundangan kecil ni melalui membentangkan perundangan perwakilan kepada badan perundangan. Yang kedua memeriksa dengan teliti dan jawatan kuasa parlimen. Itu antara kawalan-kawalan ke atas ni bagi mengelakkan perundangan kecil ni melangkaui ataupun boleh dianggap sebagai tidak sah. Okey, itu saja perbincangan saya berkaitan dengan perundangan perwakilan perundangan kecil. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.